warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Amir Aizat Wan Hasan. Nombor metrik saya I21105473. Okey, hari ini kepada kami ingin membentangkan tentang tajuk murtad. Okey. Murtad ni dari segi bahasa adalah murtad ni dari segi bahasa Arab adalah yang bermaksud kepada beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sebagai contohnya, kita dalam rumah ni, kita dalam rumah A, kita keluar pergi ke rumah B. Maknanya dia beralih dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, dari segi istilah pula, menurut undang-undang Islam pula, murtad ialah beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama lain atau anutan lain. Sebagai contoh, saya agama Islam, saya pun keluar daripada agama Islam pergi memeluk agama selain daripada Islam. Contohnya agama Kristian ke, agama Hindu ke. Saya dari agama Islam pergi memeluk daripada agama lain ataupun anutan ataupun ajaran agama lain. Dan yang pastinya anutan tu bercanggah dengan agama Islam. Okey, garis penentu murtad ni ada 3. Yang pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui umum. Contohnya, dalam Islam dia menetapkan zakat, puasa apa semua kan. Tapi kita menolak hukum tu. Kita macam kita tak puasa, kita tak zakat, kita tak menolakkan zakat, dan itu juga dikira sebagai kita murtad lah. Itu adalah salah satu garis penentu murtad. Okey, yang kedua pula adalah melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Sebagai contohnya, agama Hindu, agama lain dia sembah berhala kan. Kita sebagai umat Islam, kita dilarang untuk menyembah berhala, tapi kita pergi juga sembah berhala. Itu juga adalah salah satu garis penentu untuk kita menjadikan kita seorang murtad. Okey, yang ketiga, garis penentu murtad adalah mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam, sama ada apa yang diucapkan itu lahir daripada keyakinan atau keanggarannya. Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam, sebagai contoh mudah, kita tengok isu semasa sekarang Palestin, orang-orang Israel menghina Nabi dan Tuhan kita. Tak kisahlah dari bentuk segi apa dia mengatakan, lebih kepada mengutuklah Nabi dan Tuhan kita. Maknanya itu adalah jelas menjadi garis penentu seseorang itu murtad. Untuk seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Sambung kepada dalil murtad. Maksudnya, dan sesiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Seterusnya, amaran supaya berjaga-jaga daripada terjatuh dalam kemurtadan ini. Yang pertama, hak untuk hidup, kerana dia wajib dibunuh. Maksudnya perintah wajib, ada hak untuk meletak, untuk menjatuhkan hukum. Yang kedua, hak untuk pemilik, kerana segala hak miliknya digugurkan. Contohnya seperti duit dia semasa dia dalam Islam lagi, memang duit tu hak milik dia. Selepas dia murtad, duit tu digugurkan. Jadi duit tu tidak boleh jadi milik dia lah lepas dia murtad. Jadi yang ketiga, semua status peribadinya seperti perkahwinan, pusaka dan sebagainya digugurkan. Jadi harta dia, perkahwinan dia sebelum dia murtad, memang semua itu milik dia. Dan selepas dia murtad tu, semua tu terbatal. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Okey, kita masuk kepada apakah hukuman yang boleh dibagikan kepada seseorang yang telah murtad. Okey, hukuman murtad bagi lelaki dan perempuan ini adalah sama. Dua-dua hukuman ini adalah sama. Yang pertama, boleh dijatuhkan hukuman murtad ni kepada lelaki dan perempuan yang sudah mukallaf, iaitu berakal dan baligh. Okey, masuk kepada hukum murtad yang pertama ni. Orang yang murtad ni kenalah bertaubat kepada Allah Taala. Ini kerana kemurtadan dia itu mungkin disebabkan oleh sesuatu salah faham yang timbul, atau kerana rasa marah hingga menyebabkan hilang pedoman. Dengan ini pesalah akan dibimbing semula kepada kebenaran dengan cara bertaubat dan nasihat. Okey, kita sebagai yang telah murtad ni,
kenalah ada rasa bersalah dan menerima nasihat orang tu. Di samping itu, ia perlu disedarkan tentang kesalahan murtad yang telah dia lakukan ini. Yang kedua, pesalah ni perlu diberi amaran tentang akibat buruk jika dia masih kekal murtad. Dan jika dia tidak menerima pelawaan itu, bahawa dia perlu dihukum bunuh jika dia masih mempertahankan kemurtadan dia itu. Okey, yang ketiga, selepas semua hukuman kesalahan dia tidak hiraukan, jadi kesalahan ni kena hukum bunuh kalau dia masih mempertahankan kemurtadan dia tu. Masuk pula kepada syarat-syarat bagi orang yang murtad ni. Okey, yang pertama, syarat-syarat bagi orang murtad ni, dia perlulah balik dan berakal. Jika dia kanak-kanak ataupun orang gila, dia tidak dijatuhkan hukum murtad kepada kedua ni. Dia perlulah mukallaf. Cuma penjaga kanak-kanak ni mestilah bertanggungjawab untuk menghukum, menegur dan memberi nasihat kepada kanak-kanak yang ingin murtad ini. Okey, yang kedua, syarat yang kedua, dia perlulah bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesalah murtad ni tidak boleh lagi untuk dihukum bunuh sebelum kita menyuruh dia untuk bertaubat tu. Dan walau dia masih enggan untuk bertaubat, maka bolehlah untuk dibunuh. Yang ketiga, pesalah yang murtad ni perlulah dia mengaku sendiri yang dia tu telah murtad sebelum boleh dijatuhkan hukuman murtad kepada dia, sebelum cukup syarat-syarat murtad tu. Dan dia perlu melalui saksi-saksi yang sahih, saksi-saksi yang betul, dan barulah memenuhi syarat-syarat tersebut. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Okay, saya masuk kepada implikasi kepada kesalahan murtad. Okay, pertama sekali hartanya semua ditahan. Maksudnya segala milik dia ni disekat lah. Maksudnya sepanjang dia murtad, harta dia tak boleh diguna. Maksudnya pemerintah pegang dulu. So bila dia dah masuk Islam balik, baru dia dapat balik harta tu. Tapi kalau dia mati sewaktu dia murtad ataupun dia masih murtad, duit tu tak boleh lagi. So kalau dia mati, duit tu dah terbatal. Maksudnya dia tak boleh bagi kepada pesaka, waris ataupun dia nak buat hibah, tak boleh. Okay, seterusnya, semua urusan akad sibilnya seperti gadaian, jual beli, tanah mungkin, dan gadaian terbatal sebab status murtad ni dia telah membatalkan semua kelayakan dia. Okey, seterusnya, gugur segala hak untuk mewaris warisannya. Maksudnya kalau dia tengah murtad, dia KKP lah. Lepas tu ada adik dia mati. Bila adik dia mati ataupun bapak dia mati, so dalam keadaan dia murtad ni, dia tak boleh terima harta tu. So kalau terjadi bapak dia mati waktu dia murtad, kira automatik dia tak boleh dapat duit tu. Okay, seterusnya, pesalah dipisahkan daripada isterinya dan akad nikah mereka digantung. Okey, maksudnya kalau dia dah kahwin, bukan bujang ke janda, dia ada isteri. Lepas tu dia murtad. Okey, dia punya status pernikahan ni kira automatik terbatal. Maksudnya isteri tu bukan isteri dia lah. Tapi kalau dia masuk Islam dalam waktu iddah kahwinan tu, dia masih boleh rujuk. Maksudnya tak kena akad baru. Tapi kalau dia murtad terlalu lama, lepas tu dia habis iddah, lepas tu baru dia masuk Islam balik, dia bertaubat apa semua, okay, dia terpaksa akad nikah yang baru. Okay, seterusnya, implikasi hukuman mati ke atas salah murtad. Okay, pertama sekali, dia haram dimandikan, dijenazahkan dan dikafankan. Kerana orang yang dimandikan apa semua ni hanya untuk orang yang taat kepada Allah SWT dan Islam. Okay, seterusnya, dia tak boleh dikuburkan dengan
orang Islam yang biasa. Maksudnya dia kena tanam kawasan lain, kawasan jauh sikit. Okay, yang ketiga kalau dia mati, harta pusaka ni dia tak boleh bagi dekat adik-adik dia, sebab dia secara nyatanya dia bukan Islam. Kerana hubungan yang diakui oleh Islam iaitu sama agama telah terputus. Wallahu a'lam.